Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya akan membicarakan tentang Ijaz Al-Quran khusus GIS 3243 tugasan berkumpulan. Untuk perhatian saya Hadrul Latfi. Tajuk yang akan saya bincangkan iaitu tajuk 1, bentuk-bentuk ijaz yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dibincang oleh para ilmuwan Islam dahulu dan sekarang. Definisi ijaz. Al-Quran ialah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizat yang selalu diperkuatkan dengan ilmu pengetahuan. Ianya dikurniakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Pelbagai keunikan dan kehebatan terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Selain itu ialah untuk melemahkan kaum-kaum yang menentang Al-Quran. Dengan itu sesuai makna ijaz, iaitu kemukjizatan, iaitu melemahkan sesuatu. Kalimah mukjizat berasal daripada perkataan Arab iaitu mukjizat. Kata akarnya ialah ajaza yang bererti lemah. Dalam bahasa Arab jarang sekali digunakan kalimah atau rangkai kata mukjizat Al-Quran. Sebaliknya digunakan kalimah ijazul Quran. Menurut pengertian umum ialah sesuatu yang tidak mampu ditandingi atau dilawan. Contohnya kemujizatan Al-Quran yang dapat melemahkan orang Arab untuk menandingi Al-Quran, padahal mereka sangat terkenal dengan pakar bahasa, syair dan sebagainya. Namun begitu mereka tetap tidak dapat menandingi bahasa-bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalilnya dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkannya serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Surah Al-Isra ayat 17. Pembahagian ijaz. Bentuk-bentuk ijaz. Yang pertama, ijaz Quran terdiri daripada pelbagai bentuk. Antaranya ialah 1. Ijaz balaghi, iaitu gaya bahasa. Yang kedua, ijaz mengenai berita ghaibi, sama ada yang lalu, yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Berita ghaib yang mana tidak diketahui oleh manusia. Dan yang ketiga, ijaz tasyri', perundangan atau hukum-hukum yang terdapat dalam agama. Serta yang keempatnya, ijaz ilmi, iaitu keilmuan, sama ada ilmu kedoktoran, astronomi, geografi, fizik, hisab, matematik, jumlah dan lain-lainnya. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ia juga mukjizat terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk manusia berfikir dan mengkaji akan hikmah-hikmah setiap huruf yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di samping itu juga untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah. Selama 23 tahun proses penurunan Al-Quran adalah untuk menunjukkan ianya benar-benar terkawal daripada penyelewengan. Hal ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Dalam kitab-kitab ulumul Quran telah dibincangkan secara terperinci mengenai tajuk tersebut, seperti kitab Ijazul Quran yang dikarang oleh Al-Baqillani dan Asy-Sya'rani. Namun apa yang akan dibincangkan lebih mendalam iaitu mengenai bentuk-bentuk ijaz. Al-Quran wujud hingga hari ini dalam bentuk masyhur. Dari segi nahwu, syarah dan balaghah, semuanya begitu indah hingga berjaya memukau banyak hati-hati kepada Islam. Pernahkah kedengaran ada yang mendakwa terdapat kesalahan ejaan ataupun tata bahasa dalam Quran? Pastinya tidak. Inilah juga mukjizat utama Al-Quran. Buktinya hingga kini tiada makhluk pun mampu mencabar Al-Quran. Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berkumpul ataupun berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Surah Al-Isra ayat 17.
Muhammad Ali Asyabumi dalam kitab At-Tibyan menyebut segi-segi kemukjizatan Al-Quran adalah seperti berikut. Yang pertama, susunan kalimahnya indah, terdapat uslub gaya bahasa yang unik berbeza dengan semua uslub bahasa Arab. Mencabar semua makhluk untuk buat satu ayat sahaja yang boleh menyamai Al-Quran, tapi cabaran tidak pernah boleh dipenuhi hingga ke hari ini. Bentuk perundangan yang menuntut prinsip dasar dan sebahagian membuat detail terperinci yang mencakup di seluruh kehidupan manusia melebihi setiap undang-undang ciptaan manusia, menerangkan hal-hal gaib dan tidak diketahui bila difikirkan dengan akal semata-mata. Yang keenam, tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. Yang ketujuh, tepat terbukti semua janji ataupun ramalan yang dikabarkan dalam Al-Quran, mengandungi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya. Berpengaruh kepada hati dan berpengaruh kepada hati pengikut dan musuhnya. Jadi semua orang bertukar. Beberapa aspek kemujizatan Al-Quran, para ulama bersepakat bahawa Al-Quran mempunyai mujizat bukan hanya dalam satu sisi tertentu sahaja. Ianya merakumi banyak aspek lah. Lafziyah, bahasa, maknawiyah, ruhiyah, semuanya menjadi satu kesatuan mukjizat yang manusia tidak mampu berbuat apapun di hadapannya. Terdapat perbezaan dalam menentukan berapa jumlah aspek kemukjizatan Al-Quran. Penulis dan pemikir Muslimah Mesir Fatimah Ismail dalam bukunya Al-Quran wan Naz Al-Aql bisanya telah menekankan bahawa kemujizatan Al-Quran terdapat pada aspek rasionalnya. Menurut Al-Quran sentiasa menyeru manusia dengan menggunakan bahasa akal. Contoh paling ketara ialah ketika kaum menuntut Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat mujizat yang bersifat material. Dapat dilihat dengan tegas Al-Quran membalas tuntutan itu dengan jawapan yang rasional. Surah Al-Ankabut ayat 9. Selain itu, Rasulullah SAW menyeru kaum dengan menegaskan bahawa Al-Quran bukanlah teks mujizat yang menyempitkan akal dan budaya berfikir. Bahkan ia merupakan ayat-ayat memerlukan tadabbur dan penghayatan yang mendalam terhadap isi kandungannya. Penulis dan pemikir Mesir lainnya, Abbas Mahmud Al-Aqad, lebih menghalusi kemujizatan Al-Quran pada keseluruhan berfokuskan isi pengajarannya. Menurutnya, kemukjizatan Al-Quran tertumpu pada ajaran akidah, falsafah Quran yang membawa oleh Quran untuk kehidupan manusia tanpa mengenal ruang batas dan waktu. Bagi Rashid Ridha, selain terdapat pada keindahan uslub dan balaghahnya yang luar biasa, dia lebih melihat kemukjizatan Al-Quran pada pengaruh kejiwaan terhadap bangsa Arab umumnya dan terhadap penganutnya secara khusus. Al-Quran menurutnya telah melahirkan perubahan besar, revolusi yang dilakukan oleh mereka. Ijaz ilmi, hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Quraisy Syihab menyatakan bahawa terdapat banyak kebenaran ilmiah yang dipaparkan oleh Al-Quran, tetapi tujuan pemaparan ayat tersebut adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dan keesaannya serta mendorong manusia seluruhnya untuk mengadakan perhatian dan penelitian demi menguatkan keimanan dan kepercayaan kepada Quraisy. Sependapat dengan Mahmud Shaltut yang mengatakan bahawa sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai teori-teori ilmiah, masalah dan pelbagai. Quraisy menyimpulkan 6 perkara. Seperti yang kita lihat di sini, 6 perkara. Al-Quran adalah kitab hidayah. Tiada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Memahami hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, membenarkan atau menyalahkan teori-teori ilmiah. Ini semua adalah pendapat Quraisy. Sebab-sebab meluahnya penafsiran ilmiah, memahami ayat-ayat Quran dengan penemuan-penemuan baru. Okay. Juga pendapat Quraisy ini senada dengan Manna Al-Qatan yang tegas mengatakan bahawa orang telah melakukan kesalahan ketika dengan mengatakan bahawa Al-Quran mengandungi segala teori ilmiah. Al-Qatan, kata Al-Qatan akan bertabar dengan kenyataan bahawa sifat teori ilmu pengetahuan sentiasa berubah
justru terletak pada motivasinya untuk berfikir. Quran tidak pernah menghalang penganutnya untuk menambah ilmu pengetahuan walaupun di mana sahaja berada. Sedangkan menurut Ahmad Baikuni, hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan kurnia adalah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia dikenal akal serta fikiran untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kebahagiaan akhiratnya. Tapi juga untuk bertahan hidup di dunia dan manfaatkan lingkungan sebagai sumber bahan rujukan panduan sehingga dapat memperoleh kebahagiaan dunia sebagai khalifah dan tanggungjawab. Dengan bimbingan Al-Quran, manusia diarah agar mengembangkan sains untuk mengetahui sifat dan tingkah laku alam sekitarnya pada keadaan yang tertentu. Dan dengan penguasaan sains ini, manusia dapat membuat keadaan yang sedia rupa sehingga alam beraksi, yang menguruskan dengan baik, yang maha pemurah. Kemampuan manusia untuk menguruskan alam lingkungannya dengan teknologi agar alam memberi faedah yang menguntungkannya. Itu disebabkan kerana Allah yang maha pemurah dan maha penyayang telah menetapkan peraturan-peraturannya yang harus diikuti dengan taat oleh seluruh alam, dan manusia mengetahui sunnatullah yang telah digariskan itu dari nas pada sisi langit bumi menghasilkan sains. Ijaz tasyri' kemujizatan Al-Quran daripada aspek adalah bahawa Al-Quran dalam membawa tasyri' yang sempurna, memenuhi segala keperluan manusia tentang hukum lah ni, tentang hukum hakam yang diamalkan oleh manusia. Tiada segala keperluan manusia seluruhnya pada setiap zaman dan tempat. Okey, kesimpulannya Al-Quran memuat berbagai dimensi yang kesemuanya diperuntukkan bagi kebaikan umat manusia. Sebanyak dimensi yang dikandung Al-Quran, sebanyak itu pula mukjizat yang dimilikinya. Ia tidak lain kerana setiap dimensi yang dimilikinya pada saat yang sama juga merupakan dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran. Di sini dapatlah ditegaskan bahawa Al-Quran adalah seluruhnya mukjizat. Tidak ada pemilihan, tidak ada di antara muatan Al-Quran itu bukan mukjizat. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.